Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada malam ini kita tidak bersiaran secara langsung dari Bukit Kewangan Kuala Lumpur, tetapi kita di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya sempena dengan Tun Abdul Razak Bapa Pembangunan Satu Pengkesahan. Jadi pada malam ini apa yang kita nak bincangkan ialah kesinambungan apa yang telah dilakukan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak kepada generasi yang mungkin tidak sempat mengenali beliau. Ya. Saya sempat mengenali Allahyarham Tun Abdul Razak dan Allahyarham Tun Abdul Razak meninggal dunia semasa saya dalam tingkatan 2. Dan ini yang kita nak bincangkan, apakah maksudnya perkara-perkara baik yang telah pun dijalankan dan diimplementasikan semasa zaman Tun Razak, bagaimana generasi seterusnya, generasi kami menghayatinya dan terus menghidupkan semangat itu. Jadi untuk berbincang tentang isu ini, orang Pahang memang sesuai sekali. Yang berhormat Datuk Shahanizah Haji Syamsuddin, Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Setul, Maran Pahang. Selamat datang ke agenda awal ini. Saya nak mulakan dengan YB Datuk Shahanizah. Datuk Shahanizah datang dari sama negeri di mana datangnya Allahyarham Tun Razak dan Felda. Bila kita bercakap pasal Felda, dalam kawasan Datuk Shahanizah ada 6 kalau tak silap saya. Jadi bagaimana generasi seterusnya menghayati semangat yang dulunya ada pada orang kata generasi pertama peneroka pada ketika itu. Bagaimana generasi sekarang ini melihatnya dan menginsafi ke semua itu, Datuk? Terima kasih kepada Abang Suhaimi lah ya. Ya. Masa itu Datuk Shahanizah baru 6 tahun. 6 tahun. Saya lahir tahun 1970 ketika Allahyarham baru menjadi Perdana Menteri. Dan memang saya sebagai generasi yang tidak sempat mengenali dan tidak ada memori khusus berkenaan dengan Allahyarham. Yang ada hanyalah apa yang telah ditinggalkan legasi Allahyarham kepada kami, khususnya dasar pelajaran. Dan pada saya sekarang sebagai seorang wakil rakyat di 6 kawasan Felda yang saya jaga, iaitu yang menjadi asas kepada Felda, terletak ni di jengka 3 segi, segi 3 jengka yang meliputi 60,000 ekar tanah sewaktu dibuka. Termasuklah jengka 1, 2, 3, 4, 5 dan Ulu Jempol di bawah kawasan saya sekarang. Dan saya melihat bahawa hari ini mereka yang tinggal di Felda telah merealisasikan harapan Allahyarham Tun, yang mana Allahyarham Tun ketika itu mahu mengeluarkan orang Melayu daripada garis kemiskinan. Dan hari ini kita lihat mereka yang tinggal di Felda, memang semuanya telah keluar daripada garis kemiskinan. Dan mereka kini diwarisi oleh generasi kedua. Generasi kedua telah pun berkeluarga sendiri, dan kita sekarang sedang menghadapi satu krisis lagi, itu penempatan generasi kedua Felda. Ini bermakna bahawa generasi kedua Felda tetap mahu tinggal di dalam Felda kerana mereka menampak sendiri dan merasakan sendiri impak kepada penubuhan Felda itu sendiri. Yang mana kalau dulu ibu bapa mereka susah di kampung di luar bandar, bila berhijrah ke Felda, mereka dapat menikmati satu kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan mereka yang terdahulu. Dan generasi kedua Felda hari ini adalah generasi yang mempertahankan. Mereka tinggal bersama ibu bapa mereka dan mereka mewarisi ladang, dan mereka adalah generasi yang saya lihat ramai yang telah berdikari. Dan ini menepatilah apa yang pernah diucapkan oleh Allahyarham Tun dalam Pimpinan Agung pada tahun 1970 selepas beliau menjadi Perdana Menteri, yang mahukan orang Melayu bukan sahaja mereka yang tahu mengharap kepada kerajaan, tetapi mereka yang boleh berdikari. Dan inilah yang kita nampak kejayaan generasi di dalam Felda itu sendiri. Jadi bagaimana pengkisahannya? Kerana apa yang berlaku pada hari ini, bila saya dengar macam cerita-cerita Tan Sri Aziz Tapa sebentar tadi contohnya, dan apa yang dikatakan oleh Tan Sri Sanusi Jonit tentang perkara-perkara yang mungkin kita tidak pernah dengar, ada dalam bentuk muslihat, ada yang dalam bentuk strategi. Jadi kita dapat tahu banyak perkara tentang Allahyarham Tun Razak ini. Jadi bagaimanakah macam Datuk di kawasan Datuk untuk menyampaikan cerita itu, ini storytelling ni kepada generasi akan datang, kerana tanpa itu dia tidak akan membawa kepada satu keinsafan untuk terus maju. Jadi bagaimanakah cara yang terbaik? Kerana kadang-kadang macam tadi, apa yang cukup menarik, kerana kita di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya ini, kebanyakan yang hadir adalah pelajar-pelajar universiti dan juga pelajar sekolah. Ini generasi yang mungkin tidak kenal langsung, yang mereka tahu adalah dari imej-imej. Tetapi dengan cara penceritaan yang cukup menarik oleh macam Tan Sri Aziz Tapa contohnya, seorang datuk menceritakan kepada cucunya, itu membawa kepada satu keinsafan. Jadi bagaimana mungkin cara
yang terbaik yang harus dilakukan, mungkin Datuk sebagai wakil rakyat di situ kan, untuk cerita itu sampai, kerana itu sebenarnya pembakar semangat untuk mereka terus maju sebagai generasi seterusnya. Felda contohnya. Kita melihat sendiri, saya rasa generasi kedua mungkin tak ada masalah kerana mereka membesar dalam persekitaran yang sama. Tetapi mungkin kepada generasi ketiga anak-anak mereka peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah sekarang. Dan saya melihat bahawa peranan pemimpin masyarakat, peranan guru-guru kena memahami dan menjiwai dan mengkisahkan pula kepada generasi akan datang. Macam saya sendiri, saya ingat, saya kira jengka pada satu ketika dulu satu tempat yang sangat remote, sangat jauh pada kita. Jadi bila sebut jengka ni, dia macam ada satu persepsi masyarakat macam orang ulu. Dululah, macam orang kampung sangat, Dan kita nak sampai ke bandar pusat jengka tu yang menjadi center tu, dahlah center tu di tengah-tengah ladang kelapa sawit. Nak pergi tu, saya ingat jalan Tanah Merah, bapa saya pakai kereta Volkswagen. Nak sampai tu, turun naik bukit, kadang-kadang kita kena tolak kereta, kadang-kadang kita kalau jalan licin tu kita kena biarkan driver tu jalan seorang, tak ada kita di dalam. Jadi, dan saya ingat lagi ada tempat kita boleh tengok gajah di tepi jalan, dan tempat tu sekarang dipanggil Bukit Gajah. Sebelum sampai ke bandar pusat jengka. Dan generasi baru ramai tanya, kenapa nama tempat di Bukit Gajah? Jadi kita yang ingat ni sebab tempat tu dulu jadi kawasan pemeliharaan gajah contohnya, Dan kita ingat juga dulu rumah-rumah peneroka Felda ni, rumah asalnya adalah rumah yang sangat kecil. Rumah kayu, Tapi hari ni, Abang Suhaimi jangan terperanjat. Kalau pergi kawasan saya ada banglo swimming pool pun ada. Okey, dah macam ni kita akan pergilah. Bagaimana satu transformasi, perubahan orang Melayu daripada orang ulu satu ketika dulu, yang dikatakan sebagai orang kampung, tetapi hari ni saya kira taraf hidup mereka setaraf dengan mereka yang di bandar. Bagaimana daripada apa yang kita lihat, sebab kita tak sempat bertemu dengan Tun Razak, bagaimana Dato' Shahriza membaca orang kata body language, cara dia berkomunikasi dan dia pergi itu, dan bagaimana kerana ia telah berjaya, kerana saya di masa kecil saya telah dipaksa oleh mak bapak saya tanam kangkung dan juga kacang panjang sebelum selepas bermain basikal, kerana dia kata Tun Razak suruh tanam ini semua. Jadi kalau dia berjaya, orang yang berjaya buat itu pada dua mak bapak saya, maka itu adalah satu komunikasi yang efektif. Jadi dari kacamata seorang ahli politik seperti Datuk, jadi bagaimana Datuk melihat itu, dan mungkin apa yang harus diguna pakai oleh mungkin pemimpin-pemimpin sekarang juga? Kita berhenti dan Datuk akan jawab itu selepas ini. Okey, kita dah sampai ke segmen akhir. Kita ada 7 minit lagi tinggal dan banyak betul soalan daripada penonton-penonton. Tapi saya rasa kita teruskan dulu dengan soalan tadi, membaca gerak-geri badan dan sebagainya. Datuk Shahriza. Terima kasih. Saya kira itu satu soalan yang sangat baik dan relevan untuk politik masa kini. Kerana pada saya kejayaan Allahyarham Tun Razak terletak kepada keikhlasan. Keikhlasan yang ditunjukkan oleh Allahyarham bukan sahaja dalam gerak-geri, tetapi keputusan-keputusan dan perancangan-perancangan yang dibuat oleh Allahyarham adalah semata-mata untuk rakyat. Dengan itu, rakyat dapat menerima apa sahaja yang disarankan oleh Allahyarham Tun. Sebagaimana Abang Suhaimi sendiri tanam kangkung, katakan kerana because of buku hijau. Maknanya rakyat bukan sahaja menerima tetapi menjiwai. Dan saya nak quote satu ucapan Allahyarham Tun yang menunjukkan perkara ini. Bagaimana beliau mengingatkan rakyat, beliau mengatakan bahawa keutuhan sesebuah negara tidak hanya bergantung kepada kekuatan tentera dan polis sahaja. Bahkan bergantung kepada kekuatan dan jiwa rakyat. Kalau seluruh rakyat sanggup berkorban, bukan sahaja tenaga, bahkan jiwa raga mereka untuk mempertahankan negara, maka tidak ada suatu kuasa pun yang boleh mengganggu atau menaluki negara kita. Dan satu lagi saya nak quote. Beliau telah berpesan kepada pemimpin-pemimpin UMNO ketika itu, yang mengatakan bahawa pemimpin UMNO hari ini mestilah menyedari bahawa benar-benar menyedari bahawa parti memerlukan pemimpin-pemimpin yang jujur, yang bersih, yang dedicated, taat setianya
tidak berbelah bagi kepada parti dan rakyat. Kita memerlukan pemimpin demikian demi kepentingan masa depan negara. Lebih-lebih lagi parti kita ialah parti yang berkuasa, yang diamanahkan oleh rakyat dari segala kaum dan keturunan untuk memimpin negara dan menentukan nasib masa depan mereka. Pada saya ini adalah satu amanah, satu wasiat yang sangat besar maknanya kepada pemimpin-pemimpin hari ini. Sebab itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita mewujudkan slogan rakyat didahulukan. Saya kira ini adalah daripada wasiat ayahanda beliau sendiri. Ya, yang mana kalau kita mendahulukan rakyat, ya, kita sebagai pemimpin dedicated, setia dengan apa amanah kita terhadap rakyat, maka kita akan dapat melaksanakan tanggungjawab kita dan kita akan mendapat kepercayaan daripada kaum-kaum lain. Sebab itu UMNO, ya, masih lagi kekal menjadi tulang belakang kepada Barisan Nasional kerana spirit ini. Dan saya kira akhir-akhir ini sepatutnya, ya, bukan sepatutnya, saya kira semestinya semua kepimpinan UMNO di segala peringkat akar umbi supaya menghayati semula dan menjiwai semula amanah dan wasiat daripada Allahyarham Tun, yang mana diri beliau sendiri telah menunjukkan kepada kita, ya, bagaimana beliau membuat keputusan, bagaimana beliau seperti kata Puan Faridah tadi, ya, begitu bijak dalam menangani dasar-dasar luar negara yang kita tak akan terfikir pada tahun 1970 boleh beliau melakukan perkara tersebut. Dan saya rasa hari ini cukup produktif kepada mereka yang datang kerana banyak perkara yang dibincangkan ini tak dapat dalam buku dan sebagainya. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada hadirin yang ada pada malam ini. Terima kasih banyak. Soalan minta maaf lah tak sempat nak tanya sebab tak cukup masa, tapi boleh sama-sama bincang dalam Facebook Astro Awani. Kita akan chatting dalam tu dan akan jawab segala soalan-soalan. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you so much.